itu haram. Dan kita tengok dah di Brunei dah daripada buat melaksanakan hukum syariah ni, hukum had, hukum qisas, hukum apa semua ni. Tuan tahu bila dia cetus benda ni, satu dunia dia akan berkembang. Agama ni dia tumbuh, tuan-tuan tahu. Agama ni satu benda yang dia tumbuh, dia subur. Sebagaimana Nabi bila mai ke dalam masyarakat Arab jahiliah, Nabi satu-satunya manusia yang mula-mula percayakan ketauhidan pada Allah. Tidak ada siapa yang percaya kecuali isteri Nabi. Tapi benar-benar ni tuan-tuan, dia tumbuh. Tuan-tuan tengok Mekah. Siapa baru pergi Mekah baru ni, tengok Mekah. Mekah yang 1400 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad ni, Mekah yang pada masa tu banding dengan Mekah yang hari ni, sangat jauh. Totally. Kalau kita kata pusingan ni bukan U dah, 360 darjah. Satu pusingan lain terus. Tuan boleh bayang ini yang kata Islam ni, dia satu benda yang tumbuh. Orang nak tahu, yang kata agama ni tuan-tuan, dia kebenaran. Orang nak tahu. Bila orang nak tahu, orang akan kaji. Bila orang kaji, orang akan jumpa kebenaran. Nah, ini dia hak kita bagi tahu. Dan haram menyembunyikan akan ilmu itu bagi alim ulama. Dan tak kala membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ayat ini. Ketika Nabi baca ayat wa iz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab tu, ketika Nabi baca ayat tu, maka bersabda ia, yakni bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, ma atallahu alima ilma illa akhadallahu alaihi minal mitsaq. Ma akhadha 'ala an-nabiyyin an yubayyinu lin-nas wa la yaktumu. Maksud dia, tiada memberi Allah itu akan ulama, akan ilmu. Maksud dia, Allah tidak anugerahkan satu ilmu pada ulama, melainkan mengambil Allah atasnya daripada janjinya. Barang yang mengambil janjinya ia atas segala anbiya, bahawa menyatakan mereka itu akan ilmunya itu bagi manusia, dan jangan menyembunyikan mereka itu akan ilmunya itu. Itu dia. Dua janji bersimpuh atas para ulama. Ustaz, guru-guru, alim ulama, dan juga kita yang tahu tentang agama. Apa dia? Satu, la tubayyinunnahu linnas, ataupun dalam hadis disebut ayyubayyinuhu linnas. Dia kena explain ilmu agama tu daripada A sampai Z yang dia tahu. Tidak ada satu pun yang dia boleh buat suruh dan dia boleh pendam dalam hati dia dan dia nak simpan. Tak ada. Yang kedua disebut di sini wala yaktumu. Nabi kata, maksud dia tidak boleh sembunyikan ilmu dia. Haram dia sembunyikan ilmu dia. Selagi dia tahu, dia mesti kata sepanjang ilmu yang saya tahu, jawapan dia lagu ni. Nanti kalau saya jumpa yang lain, saya explain lain. Dia wajib dia beritahu lagu tu. Dan dia tak boleh buat suruh ilmu tu atas apa kepentingan sekalipun. Tidak boleh. Nah, begitu. Baik, dan firman setengah daripadanya itu firman Allah Ta'ala, ini pun selalu kita dengar, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Artinya seru olehmu akan manusia kepada jalan Tuhanmu dengan ilmu hikmah dan pengajar yang baik. Maksudnya pengajaran yang baik. Nak bawa ilmu agama ni tuan-tuan, kena ada dua benda. Satu, hikmah. Hikmah ni maksud dia ialah apabila kita boleh bagi ilmu itu dan ilmu itu sampai kepada hati mad'u, itu hikmah. Ada orang dia salah faham dengan hikmah. Hikmah ni kadang-kadang disalah arti. Dia kata hikmah ni maksud dia kita janganlah katuk orang terus. Dia kata lagu tu. Dia kata hikmah ni bagi setengah orang dia faham gitu. Maksud dia kita ni janganlah punggai kepala orang terus. Pi habaqlah kat dia elok-elok. Tuan-tuan, kalau 16 kali dah habaq, kali ke-17 ni apa cerita tuan-tuan? Habaq lagi dia kata. Dah saya ni kali ke-80 dah main jumpa dia ni. Pasal dia tak pergi sembahyang Jumaat. Dia jiran saya tak boleh tengok. Dia kata, abang, minggu ni kita pergi sembahyang Jumaat nah. Bila kalau tak boleh pergi, saya tolong bawa dengan motor saya. Lagu tu. Dia kata, ustaz, 79 kali dah, kali ke-80 takkan lagu ni lagi. Salah arti. Ada orang faham hikmah ni lembut, baik, lentok, dah, gosot,
gosok sampai habis. Mereka tak semayang pun tak apa, jangan marah mereka. Tok Khatib duduk atas mimbar ni tuan-tuan, duduk sembang ni 40 orang duduk sembang pokok asam. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita pergi setengah tempat ni sungguh, kita duduk tengah khutbah ni tak entang langsung. Kalau hang nak duduk di luar masjid satu hai, duduk sembang dengan pelekat rokok macam tu. Aku ni hikmah ke apa ni, lagu mana ni? Kalau hikmah, wahai muslimin yang berada di luar masjid sana, silalah masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Adakah rokok itu lebih mulia daripada rumah Allah? Depa dengar lagu tu, tak hati baik dia ni main pada mana, dia bagus dia tak marah kita pun. Dia kata adakah rokok itu, dia kata aja, dia tanya kita pula. Tuan-tuan, dah sampai ke tahap tu tuan-tuan, hikmah yang sesuai pada masa tu apa tuan-tuan? Nak kena jadi Sayyidina Umar lah. Pasal apa? Pasal tak entang langsung. Ada ketika-ketika ta'rifan hikmah itu, hikmah ni maksud dia ialah ilmu yang apabila satu guru tu sampai kepada murid, sampai kepada hati dia. Saya ingat lagi zaman saya duduk mengaji dulu, masa menghafal Quran dulu, satu tu guru saya ni cukup cengih. Dia cukup pandang, kalau sekiranya sembahyang subuh lah khususnya, semua murid dia, semua murid tahfiz ni wajib sembahyang subuh berjemaah, bukan takat subuh berjemaah, dan tidak boleh bagi dia masbuk. Kalau dia bagi salam, dia beralih ada yang masbuk, dia akan tengok dan sakit-sakit. Dan hak jenis 3 suku tuan-tuan, dia pergi lambat pasal takut lagi nak kena pukul apa semua. Walaupun dia masbuk, dia sembahyang subuh hari tu 1 rakaat. Punya teruk dia. Nak pasal apa? Pasal takut nak kena pelanggung lagi. Jadi aku main subuh dah memang dah tentu dah rakaat kedua, tapi tok imam bagi salam, aku pun bagi salam juga. Tapi tak kat dom aku sembahyang lain lah. Punya teruk meter tu, nak abang kata punya takut. Tapi tuan-tuan tahu yang kesan kita masa tu kata, ustaz ni cengih semua, tak tentu punca sampai kita nak masbuk pun dia tak bagi. Hampir lalai kali kita ni tak sembahyang subuh terus, jadi batal terus sembahyang 1 rakaat ya bagi tu. Kita salahkan ustaz pada masa tu. Tuan-tuan, hari ni kita akan rasa kesan. Berapa? 15 tahun lepas tu kita akan rasa kesan tarbiyah dia. Apa dia kesan dia? Dia akan sampai satu tahap terdetik di hati, aku ni sembahyang kerana guru ke kerana Allah. Nampak tahap tu. Aku duk usaha selama ni sembahyang ni kerana apa? Rupanya guru kita ni dia tarbiyah kita. Mula-mula hampa sembahyang kerana takut dekat aku. Sampai satu tahap hati hampa akan terdetik, aku duk tunai kewajipan ni, kewajipan siapa? Kewajipan siapa? Kewajipan Allah ke kewajipan guru? Tarbiyah yang macam tu tuan-tuan, kita nampak macam kasar. Pasal apa? Tuan-tuan tahu apa denda yang kena kepada orang yang masbuk pada ketika tu? Siapa yang masbuk subuh, waktu tasmi' hafalan zaki daripada pukul 8 sampai pukul 10, dia akan berdiri, tak boleh duduk. Dia akan pergi ke kelas, dia akan berdiri, murid lain duduk, dia akan berdiri dan dia akan hafal dalam keadaan berdiri, dan dia akan tasmi' depan ustaz, selepas itu dia akan berdiri balik 2 jam. Dan lepas itu dia, kalau nasib dia tak baik, kelas pertama, kelas ulum zaki pun ustaz tu juga, dan dia akan berdiri lagi. Oh sakat, dia tarbiyah kita gitu. Kita duk ingat hikmah ni lembut-lembut, itulah hikmah. Rupanya tuan-tuan, menjadi betul untuk orang-orang yang hafaz Quran ini, guru yang macam ni. Tak bangkit subuh tibai, hafal tak ingat godam. Tuan-tuan mengaji di Mesir ni tuan-tuan, kalau tak hafal Quran mengingat, tak hafal matan-matan qiraat bagi lengkap elok, bagi ingat cantik elok tuan-tuan, bukan takat dia tibai, dia tabuk. Arat tabuh tuan-tuan. Orang Melayu kita kalau tabuh lagu tu report polis tu adalah saya pada jam 2 suku petang telah pun ditarik janggut oleh guru saya. Mampu lagu tu. Tuan-tuan tahu itulah tarbiyah yang ada di bumi Mesir sampai hari ini. Yang lahir ulama hak duk balik Malaysia duk ajak tuan-tuan, duk ajak masyarakat tuan-tuan,
duk mengajar di sekolah, duk mengajar di universiti, itu tarbiyah. Tak percaya tuan-tuan pergi jumpa ada di mufti dah pun, pernah kena tabur dengan syekh, awak dah, dia kata mai duk hafal lagu duk gelong pagi-pagi ni tuan-tuan, memang kena. Kalau dia pakai tongkat tu dia tercengkok kepala. Sebab tak ada galaksi pada masa tu. Kau tak member tu orang rakam. Nah, hang jadi mufti lah ni, hang tengok gambar hang dulu tu dia. Hang jadi apa nama? Pegawai agama daerah, tengok. Itulah tarbiyah yang ada, hikmah yang ada pada masa tu tuan-tuan. Menjadi suruh. Mula-mula kita hafal kerana takut, sampai satu tahap ada kesan dia. Ada kesan dia. Yang ni yang kita dah baca ni tuan-tuan. Satu hikmah. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Nak ajak orang pada jalan Allah ni, nombor dua, wal mau'izatil hasanah, yakni dengan pengajaran yang baik, dengan mau'izah yang elok-elok, dengan maki, jangan cerca, jangan herdik. Marah itu biasa. Nabi pun, Nabi tak sesuatu satu benda, Nabi akan tunjuk marah dengan muka Nabi yang merah, dan Nabi tak akan layan. Tuan-tuan ingat lagi kisah Ka'ab bin Malik? Kita pernah baca cerita Ka'ab bin Malik, hadis yang panjang, tapi kita tak pernah baca riwayat hadis tu di sini. Cuma kita pernah lalukan cerita itu. Ka'ab bin Malik yang tak keluar perang dengan dua orang lagi sahabat dia. Apa Nabi layan? Nabi pulau. Sehingga urusan Allah, sehingga Allah waktu wahyu mereka diampunkan. Depa bagi salam, Nabi tak jawab salam. Sampai tahap tu. Nabi cukup strict dalam bab-bab yang berkaitan dengan prinsip. Prinsip no excuse. Hampa